الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita jumpa hari Isnin petang ni. Macam biasa kita baca ayat hawalat. Okey. Tengok dekat muka surat 69. Tinggalkan 4 perkara dan kita masuk pada perkara yang kedua. Betul wah? Betul Ustaz, tapi muka surat umumnya muka surat 57. Oh, tu kitab baru. Kitab baru yang bertujuk. Perkara kedua. Dia kata tinggalkan 4 perkara. Perkara yang pertama yang dia kata tu hari ni kita dah baca lah. Jangan engkau bertengkar. Ni. Jangan engkau bertengkar dengan apa dua masalah. Satu. Ni perkara kedua. Hendaklah merasa takut. Merasa takut. Hendaklah merasa takut bila menjadi orang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Kerana pekerjaan beri nasihat ni, ingatkan orang lain ni, mengandungi banyak penyakit. Kecuali engkau telah mengamalkan apa yang engkau nasihati. Ni yang kita biasa buat lah. Forward benda baik, forward benda baik. Dia ada bahaya apa tu? Dia ada bahaya bila tak amalkan. Dia ada bahaya bila tak amalkan. Apa bahaya dia ni? Bila tak amalkan. Ini tengok dia kata apa ni? Kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau nasihati. Katakan, maka tidak mengapa engkau mendekati orang lain. Dan hendaklah engkau fikirkan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa AS. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu. Yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa, wahyu kepada Nabi Isa. Ya Ibn Maryam, Ibnam Saka, fa'ini ta'al, ta'idin nas, wa illa fastahimir rabbik. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu. Dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat pada orang lain. Jika tidak, maka hendaklah kau malu terhadap Tuhanmu. Ni. Ni yang bahaya lah ni. Malu dengan Tuhan. Kita tak buat apa yang kita cakap. Dia ada lagi satu ayat Quran. Besar kemurkaan Allah. Besar kemurkaan Allah bagi mereka yang bercakap tapi tidak melakukan. Saya nak tengok ayat Quran ni. Saya nak ambil ayat Quran ni.
Ayat Quran ni surah apa tak tahulah. Nanti cari jap. Besar kemurkaan Allah bagi yang tidak mengamalkan. Apa ayat dia? Ni. Surah As-Saf, Surah As-Saf ayat 3. Amat besar kemurkaan Allah yang internet ni. Kali ni, kata ni, bahawa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Bahawa kamu mengatakan maknanya apa kita cakap, kita tak buat. Ini surah As-Saf ayat 3. Ini. Ini ya. Ini yang membimbangkan. Bagi orang yang suka memberi nasihat ni, ini masalah dia kat sini lah yang kita bimbang. Ini masalah kat sini. Tapi jika keadaan terpaksa memaksa engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau jauhkan dirimu dari dua perkara. Kalau terpaksa lah orang minta nasihat jugalah. Orang kata nasihat lah saya, beri nasihat. Buat benda ni. Satu, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Seperti engkau suka beribarat-ibarat, isyarat-isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah. Kerana Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksa-maksa dirinya. Guna bahasa-bahasa mudah boleh faham. Cakap mana direct. Senang. Yang muka sebelah. Orang yang suka memaksa dirinya selalunya ia melampaui batas. Di mana hal ini merupakan menunjukkan atas batin yang rosak dan hatinya lupa. Okay. Nombor 2. Dan mana tazkirah. Itu ialah bahawa memperingati seorang hamba. Berilah nasihat tazkirah itu pada perkara berikut. Kalau disuruh juga beri nasihat lah. Terpaksa lah beri nasihat. Dah orang suruh kita beri nasihat. Hendaklah engkau jangan guna bahasa payah. Satu. Ni panduan ini. Nombor 2. Bila engkau beri nasihat, hendaklah engkau nasihat kepada berikut. Beri nasihat apa? Siksaan di akhirat. Betul.
Dan ia melihat pula kepada taksir yang ada pada dirinya. Apa taksir? Apa taksir? Apa taksir? Tanya tak jawab. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Tak tahu taksir mana apa? Tafsir yang macam kita cakap yang satu lagi Ustaz tu. Apa dia? Tafsir tu macam detail Macam apa? Detail. Ha? Detail. Tazkirah. Dia Tazkirah. cakap, kalau kau ni terpaksa beri nasihat, satu jangan guna bahasa bayar. Kau terpaksa beri nasihat, orang panggil beri nasihat. Lepas tu, nombor dua, engkau nasihat orang tu melihat taksir yang ada pada diri dia. Pada diri orang yang kita nasihat tu. Maknanya suruh dia apa? Satu, suruh dia memperingatkan dia tentang selera. Satu, suruh dia melihat taksir ni akan kekurangan dirinya. Taksir ni kekurangan diri. Dirinya. Diri siapa? Dirinya orang kita beri nasihat tu. Suruh dia cari kekurangan diri dia. Apa kekurangan diri dia? Itulah bentuk tazkirah. Nombor dua lah. Nombor dua. Satu ni dia kata suruh dia memikirkan siksaan akhirat. Satu lagi kita kata engkau lihatlah apa sahaja kekurangan yang ada pada kita ni. Diri kita lah, diri dia lah. Lepas tu pergi detail lagi. Kekurangan pada perkhidmatan dia terhadap Tuhannya. Pada khidmat terhadap Tuhannya. Apa maknanya khidmat ni? Amalan ni. Amalan. Amalan yang macam mana? Amalan soleh. Amalan macam mana? Bila orang berkhidmat pada seseorang, amalan apa jenis, apa nama amalan khidmat tu? Apa bentuk amalan? Apa rupa amalan? Ikhlas. 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 Maknanya suruh, bila kita beri tazkirah ni, nasihat, kita suruh minta diri kita dan orang yang kita nasihat itu memeriksa bagaimana ikhlas dia beramal kepada Allah. Ni ikhlas ni. Khidmat pada Tuhan ni maknanya beramal dengan ikhlas. Itu masuk hikmat. Beramal dia dengan ikhlas. Jadi benda yang Imam Ghazali kata, dia kata kalau kau tak beramal dengan apa yang kau cakap, ini penyakit dia. Tapi kalau kau terpaksa juga beri tazkirah pada orang, apa yang kau nak tazkirahkan? Tu soalan dia. Beri apa? Satu, ingatkan dia siksaan di akhirat. Satu, cuba suruh dia cek keikhlasan dia beribadah kepada Tuhan dia. Dua. Tiga, apa? Memikirkan, dia kata apa tu? Umur yang telah dilalui. Yang banyak terbuang tanpa sebarang faedah. Antara tazkirah yang boleh kita berilah, kita ni tak nak beri, orang tu beri, kita berilah. Apa lagi tajuk yang kita boleh beri? Apa dia? Cek. Memikir umur yang telah dilalui. Cek umur yang telah dilalui. Dan cek apa? Ketahuilah umur yang telah dilalui itu telah banyak terbuang dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey. Saya tak nak cakap orang lain lah. Kita cek diri kita. Kita kata ibadah kita pada Allah ni
Kalau cara ikhlas, baru nama dia hikmat. Allah tak perlukan hikmat kita. Tapi kita kena ibadah dengan ikhlas mungkin. Dan kalau kita lah, jangan kata orang lain, kita memikirkan umur kita yang telah kita lalui, kita rasa jawab ni ikhlas lah. Kita rasa kita ni banyak buang masa tak? Banyak. Yang lalu-lalu lah. Rasa kita banyak buang masa tak? Banyak buang masa masalah apa tau? Kita biarkan masa berlalu tanpa belajar agama. Kita biarkan masa berlalu tanpa zikir pada Allah. Kita biarkan masa berlalu tanpa kita ingat pada Allah. Kita biarkan masa berlalu tanpa kita buat taat. Dan taat yang paling kurang kita buat ialah zikir. Taat yang paling kurang kita buat ialah kita tidak baca Quran. Itu taat-taat yang kita paling kurang kita buat lah. Yang banyak kita buat apa? Memikir hal dunia. Ni. Rehat-rehat. Banyak buang masa tanpa faedah. Apakah alamat yang ada pada diri seorang bila dia banyak buat benda yang tak ada faedah? Apa tanda dia? Apa alamat yang Allah bagi pada dia? Dia buat kerja sia-sia. Apa alamat yang Allah tunjuk pada dia? Tanda Allah tunjuk pada dia bila dia banyak buat benda tak faedah? Alamatul iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istiyaluhu bima la yaghni. Apa tu? Kurang berzikir. Tanda Allah berpaling. Berpaling. Itu dalam nasihat pertama tu. Cuba tengok nasihat pertama. Alamatul iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istiyaluhu bima la yaghni. Oh, nak kata kitab lah. Tengok. Nasihat pertama. Buka kejap. Waktu itu ialah kehidupan. Alamatul iradillahi ta'ala 'anil 'abdi. Bukan perkara yang tidak berkaitan. Bima la yaghni adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara tidak berfaedah. Tahu? Tak ada faedah. Orang tu kata tak ada faedah kau buat. Tak ada faedah. Jadi memikirkan umur yang telah lalu, kalau umur yang telah lalu itu banyak terbuang tanpa sebarang faedah, tandanya waktu tu Allah Ta'ala tidak melihat seseorang itu dengan pandangan rahmat. Mujurlah Allah dengan rahmat dia. Dia tak mati jika kita waktu tu. Mujurlah. Mujur dia tak matikan kita waktu tu. Syukurlah. Syukurlah. Na'udzubillah. Kalau dia matikan waktu tu, dalam keadaan kita pergi kerja make up, ibadat pun tak ada, baca agama pun tak ada, apa pun tak erti, istinja pun tak erti, air mutlak pun tak pandai. Serba-serbi tak tahu. Apa jadi kat kita? Apa jadi kat orang yang mati dalam keadaan ni? Bila Allah berpaling kepada dia. Semua orang tahu apa jadi, betul lah. Jadi, apa yang kita boleh ulang dalam kitab ni? Kita boleh kata satu perkataan. Apa dia? Ni perkataan ni. Tanda Allah berpaling ialah dibiarkan buat perkara tiada faedah. Kita boleh buat nota sikit. Inilah daripada nasihat pertama dalam kitab Ayyuhal Walad. Ni. Lapis salin kau tidak ni ah. Lapis salin kau tidak ni ah. Dapat. Ustaz, insyaAllah. Jangan nak melengung.
Ambil lah kertas, salin lah Sat, no. Salin Sat. Biar nanti tangan kita ni dia jadi saksi untuk kita. Di hari akhirat sana, dia kata aku salin nota belajar. Aku salin nota belajar. Dan moga-moga Allah tengok kesungguhan kita. Dia pandang kita ni dengan rahmat dia. Apa tanda dia pandang kita dengan rahmat dia? Apa tanda dia? Apa tanda dia? Kita tidak, sebalik itulah, sebaliknya ni. Sebalik daripada ni. Apa tanda dia? Kita tidak buat kerja yang sia-sia. Sebab kalau kita buat kerja sia-sia, tak ada faedah. Bukan saja tak ada faedah, jatuh dosa pula, tanda Allah berpaling pada kita. Allah tak tengok kita dengan rahmat. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Orang tak pandang kita tak apa, no? Tak ada masalah apa-apa. Tapi Allah tak pandang kita hanya dengan main-main. You have nothing else. Tak ada apa lagi dari hidup kita ni. Kalau Allah tak pandang kita, kita tak punya apa-apa lagi sebenarnya. Walaupun kaya, tak ada makna. Walaupun sihat, tak ada makna. Walaupun cantik, tak ada makna. Walaupun pasangan kita sayang kat kita. Very loving couple, you know. Orang tengok bersemut, very sweet, bersemut. Tapi kalau Allah berpaling, tak ada makna. Dia tak ada beri makna apa-apa dari segi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bila Allah Ta'ala berpaling. Berpaling tak tengok dengan rahmat. Tengok orang murka. Na'udzubillah min dzalik. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi nak kena tazkirah? Kalau engkau terpaksa memberi nasihat, ni terpaksa. Tak nak orang turun nasihat lah juga. Nasihatlah saya. Nasihat saya. Ni lah benda nasihat ni. Memikirkan. Ni lagi ni. Ini. Memikirkan masa depan yang penuh dugaan yang mesti dilalui. Memikirkan masa depan yang penuh dugaan yang mesti dilalui. Tadi memikirkan masa dulu. Tadi memikirkan masa lalu yang banyak terbuang tanpa faedah. Now moving forward, kita kena fikirkan masa depan ni ada benda-benda cubaan-cubaan yang kita mesti lalui. Okey. Jadi guru-guru cakap macam mana nak prepare, nak buat apa pun nak buat ni. Fikirkan masa depan ni mungkin ada lagi cubaan, mungkin ada lagi gini, mungkin ada lagi itu. Apa yang kita kena buat? Apa dia? Nak sediakan apa? Nak hadapi masa depan ni? Nak sediakan apa? Untuk hadapi dua-dua kehidupan ni? Amal dan yang soleh. Amal soleh. Buatlah amal soleh. Lagi ramai anak dapat, lagi banyak zikir kena buat. Kenapa? Ini yang menguatkan kita. Lagi tinggi pangkat, lagi banyak zikir kena baca. Ini yang menguatkan kita. Kalau anak 2 zikir je 1000, anak 4 zikir je mungkin 2000. Kenapa? Dugaan-dugaan ni, dugaan ini, dugaan pekerjaan, dugaan kehidupan. Dia mesti ditangani dengan benda rohani lah. Fikir masa depan ni yang penuh dugaan. Hidup ni tak mudah. Tu apa lagu Pepatasa tu? Tenang kau isteri,
Aku ingin kau apa, mengerti bahawa hidup ini. Apa lagi? Pertanyaan? Tak seindah yang kita janjikan, yang kita janjikan. Betul? Betul. Hidup ni tak seperti yang kita jangka. Tak seindah yang kita janji. Tak seindah yang kita fikir. Dia ada liku-liku, dia ada perjalanan, dia ada turun naik bukit, dia ada tarik nafas yang lega, dia ada angin kencang yang datang, dia ada badan yang melanda. Jadi dugaan-dugaan inilah memerlukan bantuan daripada Allah untuk jaga kita lah. Jaga kita, jaga badai kehidupan kita ni. Jangan badai ni roboh, jangan badai ni karam, jangan badai ni menyebabkan kapal yang kita bawa ni, kehidupan ni tenggelam. Dan jangan lemas dalam badai ni. Jadi tak ada apa yang bertolong kita. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kita kecuali apa yang Allah beri kita. Itu yang nak kena fikirkan dugaan-dugaan ni, mesti ada satu preparation nak kena buat. Nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Lagi apa? Hendaklah dia memberi peringatan. Apa lagi peringatan yang kena beri ni? Memikirkan, bimbang tentang keselamatan iman yang ada pada diri dia. Ni. Hendaklah kita beri tazkirah supaya orang membimbangkan keselamatan iman yang ada pada dirinya. Bimbang iman ni makin turun, makin turun, makin turun, makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin malas, makin malas, makin malas. Belajar makin jemu, makin jemu, makin jemu. Kalau dah hilang dah daripada kelas online, tak tahu gimana. Tak jumpa dah kat alam maya. Mana dia ni? Tak ada dah. Kalau pergi belajar dekat masjid, belajar dengan cara belajar yang betul tau. Kalau belajar sandar-sandar, kitab pun tak bawa, tak adalah makna juga. Jadi bimbang satu benda yang dalam diri kita ni yang kita kena bimbang. Apa dia? Nama dia iman. Iman. Bimbang iman ni tercalar. Bimbang iman ni digoyang. Na'udzubillah min dzalik. Bimbang iman ni dia makin rendah, makin rendah, makin rendah. Dan paling takut dia ambil nyawa manusia itu dalam keadaan iman dia paling rendah. Itu ulama ada ajar doa, ya Allah, Kau ambillah nyawa aku dikali iman aku berada di kedudukan yang tertinggi. Di kedudukan yang tertinggi. Tertinggi, bukan terendah. Jadi bimbang, suruh kalau orang paksa beri kita nasihat, kita nasihatlah dia, ingatlah kesan di akhirat. Mari kita semak keikhlasan kita dan ibadah pada Allah. Mari kita fikir masa-masa dulu kita dah banyak buang masa. Mari kita fikir masa depan ni banyak dugaan yang kita mesti lalui. Lepas tu banyaklah bergantung pada Allah. Lepas tu bimbanglah iman yang ada pada diri kita ni, bimbang dia goyang. Bimbang dia goyang. Lepas tu belajarlah perkara yang menyebabkan dia boleh tumbang, dia boleh goyang, dia boleh batal. Batal tu itulah murtad. Macam mana jaga iman, benteng iman apa? Tahap iman apa? Tarif iman apa? Cabang iman apa? Yang kita dah belajar. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul Ustaz. Kalau saya kata ni, yang saya selalu sebut ni lah. Kalau kelas online ni, apa yang kita dah belajar tentang ni, satu kita dah belajar apa? Cabang iman. Definasi. Betul? This is what we have learned. Lepas tu kita dah belajar apa? Kelas online. Dah belajar apa? Betul? Betul lagi?
Betul? Jangan nampak macam tercengang-cengang. Kita dah belajar 6-6 ni tau. Kenapa nak ada belajar semua ni? Supaya kita boleh jaga iman lah. Kita kena bimbang. Iman ni benda yang kalau gagal, habis lah. Ni semua kita belajar ni. Jangan cakap saya tak belajar. Saya ada nota saya simpan. Masa ni COVID. Masa dulu peringkat pertama dulu. Ingat tak? Kepada kitab. Ini semua benda-benda yang kita belajar dalam keadaan kita nak melihara iman lah. Kepada Rasul. Ini. Kepada hari akhirat. Lepas tu yang terakhir Qadar dan qadar. qadar dan qadar. Tu saya kata ni semua kita dah belajar dah. Ini semua kita dah belajar ni. Ni. Ini kata qadar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Inilah yang dikatakan rukun iman. Inilah yang dikatakan rukun iman. Lama kita belajar ni tau. Jangan tak kata lupa. Ini benda yang mutiara yang sangat berharga yang kita dah belajar dulu lah. Kalau tak erti, tak faham, pergilah buka nota balik. Apa lagi yang kita dah belajar pada iman kalau ingat? Apa lagi makcik? Cabang iman, benteng iman. Apa sebelum cabang sebelum benteng? Tahap Iman. Peringkat iman. tahap atau peringkat iman. Tahap iman atau boleh juga kita panggil peringkat iman. Bagi berapa ni? Bagi 5. Bagi 5 pula. Kat wangi ni yang keluar ni. Apa dia? Alit. Ingat tak ni? Iman taklid. Iman taklid. Lagi iman. Iman ilmu. Iman ilmu. Dan Ni ulang-ulang kaji. Lagi apa? Iman ayan. Iman ayan. Lagi iman apa? Iman hak. Hak. Iman hak. Lagi iman apa? Iman hakikat. Iman hakikat. Ni pun dah belajar kan? Kan ke takkan? belajar kan. Dah belajar bawah. Ingat bawah. InsyaAllah Ustaz. Bukan ada lagi tak bawahnya ni? Oh ada rasa Ustaz. Ada Ustaz. Nota dah hanyut ke ada ni? Kalau ikut yang lama je dah hanyut Ustaz. Nota dah hanyut. Macam mana? Tak tahu lah nota dekat mana. Dekat Sungai Dengkil ke apa lagi tak tahu tu. Ni tahap iman. And then kita ada belajar dulu. Apa lagi? Benteng iman. Cabang iman dulu. Amboi, siapa telefon tu?
Cabang iman ada berapa? Bagi 3 Ada 3. 1 pada Iktikad. T. Iktikad. Ya, kot. Iktikad ada berapa? Ada 31 cabang. 31 cabang. Jangan buat muka terlupung-terlupung. Dah belajar. Ini lagi satu pada lisan. Lisan ada berapa? 9 cabang. 9 cabang. Dan lagi satu pada perbuatan. Perbuatan ada berapa? 30. 30. So, the total everything berapa? 70. 70. 20. Ini pada perbuatan. Perbuatan ada berapa? 30 cabang yang kita dah sebut satu. Punyalah banyak belajar iman ni. Okay. Jangan terlupung tutup mulut. Dengar dia belajar. Dia belajar ni tak ada pun. Kalau tidur memang tak ada lah. Cantiknya carta iman ni. Tengok pun rasa best Ini kita nak ulang dekat paku iman. Kita nak ulang kat puluhan kali. Belajar banyak kali, lama mantap lah. Jangan putus asa, belajar lagi. Macam mana percaya pada Allah? Itu dekat perkataan kitab paku iman. Lagi? Apa lagi kita belajar ni? Benteng iman. Benteng iman. Benteng iman. Ni benteng iman pula. Berapa benteng iman? 5. Okay, kita ulang-ulang kaji ni. Siapa tahu boleh tolong-tolong sebutlah. Nombor 1 apa? Mesti ada keyakinan. Yakin yang Jazam. Jazam. jangan lupa perkataan ni. Kalau selalu sebut, selalu jawab, selalu baca, selalu ingat, lama dapat dia. Kalau tak sebut, tak dapat. Nombor 2. Ikhlas. Apa nombor 2? Ikhlas. Ikhlas. Nak jaga iman ni kena ikhlas, beramal. Nombor 2 ikhlas. Lari sikit, jauh sikit. Nombor 3. Mengerjakan amalan sunat. Perbanyakkan. Buat gitu Perbanyakkan amalan sunat. Ini semua ni benteng. Jangan iman yang ada ni roboh. Dia susut. Jadi 5 ni. 4. Istiqamah beramal. Istiqamah beramal. Kalau boleh buat online, nanti ikut kelas online Kalau boleh buat online lah. Dekat Untuk esok Ustaz kemara. kemara. Kalau boleh online lah. Saya doa-doa lah, ya Allah, biarlah boleh online. InsyaAllah. Kalau boleh online, kita buat online lah. Kesian orang-orang yang tak boleh keluar ni. Jaga suami, jaga anak, ada urusan kan. Sebab benda yang saya nak cakap ni dekat Melaka ni sebab 20. InsyaAllah lah apa yang Allah izinkan saya cakap lah. Itu bab nak sambung wujud kidam. Nak sambung kidam dah power tu. Itu nak cerita bapa, mukhalafatul hawadis, yang mengenai Solat Ustaz. Ya? Solat yang Ustaz ajarkan ni. apa? Solat. Bukan solat. Solat lah. Kita nak bekak cakap lekor sikit. Abang solat pun nak cakap. Tu saya harap ikutlah. Ikut mana dapat ikut. Dapat ikut.
Ayat 25 apa? Cepat habiskan ni. Disiplin dan berkata Disiplin susila. dan berkata susila. Disiplin. Disiplin kan? Betul? Ya, Ya, betul-betul. Kan? Berkata susila. Susila ni maksud apa? Apa maksud kata susila? Adab, beradab. 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 Dan jaga iman ni kena ada adab. Adab dengan guru, adab dengan ini, adab dengan bapa, jangan buat benda-benda yang merosakkan iman tu sendiri. Itu penting. Lepas tu ada lagi satu kan, kita baca. Apa dia lagi tu? 3 tingkatan ikhlas tu maksud Ustaz? Dia ikhlas tak? Ni Pembatal iman. Ustaz. pembatal iman, yes. Yang lagi satu ni ada lagi satu cabang yang penting. Oh, ini baru banyak cabang, bab. Paning aku tengok ni cabang sana, cabang sini. Memang kena ulang Ustaz. Baik. Ulang-ulang bila nak habis ni. Okey. Tak apa. Nanti memang ulang dekat tempat lain. Tengok ni. Ini benda yang cabang yang di pernah kita duduk belajar dulu lah. Satu masa dulu. Dah 2 tahun dah kelas ni. Satu, 2, 3, 4, 5. Yang nombor 1 ni. Yang 6 ni. Perosak iman. Rosak atau kita kata pembatal iman. Apa yang kita kata? Ridah. Atau kita kata apa? Murtad. Ini banyak. Ini banyak. Ini banyaklah. Tapi dia masih lagi tidak lari. Walaupun dia banyak, dia masih lagi pecah kepada 3 bahagian. Ada orang murtad, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Ada Perbuatan orang murtad sebab iktifad. lisan. Iktifad. Ada juga yang murtad sebab perbuatan. Lisan. Apa? San? Lisan. 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 Lisan ni apa? Kata-kata lah. Dia banyaklah aku nak cerita. Tapi inilah. Okay. Mari kita bermain warna. Kita nanti keliru lah. Ni warna ni. Kita buat tu colour lah. Ini. Itu colour mak dia. Jadi kita nampak. Ni pun ikut colour mak dia. Ini ada colour. Kan senang. Ini apa pula ada benda belakang ni? Kalau pakai PowerPoint ni senang tau. Tulis nota. Ni ikut colour mak dia. Jadi kita nampaklah ini. Ni binti iman ni pun ikut colour mak dia. Ni lagi colour nak ambil tu. Ni perosak iman ni, nama dia murtad ni, na'udzubillahi min dzalik. Ni pun ikut colour mak dia.
Okey. Definisi satu ya. Oh, ni pun dah cukup juga pening kan ni tengok. Dah tu. Jadi kalau kita kata, kalau kita kata kita bimbang pada iman ni, belajarlah benda, jangan merosakkan iman. Belajarlah cabang dia. Belajarlah definisi dia agar faham. Ni yang barulah terbukti pada perkataan kita. Yang kita ni bimbang akan iman kita ni. Benda yang perlu kita bimbang ialah iman. Okey. Tengok balik slide tadi. Apa lagi ni? Memikirkan adakah ia mampu buat ke akhir hayat. Adakah dia mampu menghadapi cubaan-cubaan iman ni sampai dia mati? Toyong kehidupan ni, adakah dia mampu bila ada ujian kehidupan? Tu minta pada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Engkau berilah kami kekuatan. Berilah kami kekuatan dalam menghadapi apa juga cubaan. Janganlah sampai iman kami tercalar pada Engkau. Itu dia. Apa lagi tazkirah yang perlu diberi perhatian? Bila disuruh bagi tazkirah. Cemas tentang saat kematian. Cemas tentang saat kematian. Lagi satu dia kata memikirkan tentang bagaimana caranya malaikat maut mencabut nyawa. Kalau orang soleh memang cabut nyawa dengan lembut. Macam kita baca dekat apa? Kitab apa? Yang dikatakan dicabutnya bagaikan baby, pedukung anak, dia pegang je baik-baik. Kitab apa tu yang kita baca tu? Ziarah ke alam barzah. Ziarah ke alam barzah. Ada ikut tak? Kelas saya tu, bulan sekali je tu. Blog FGKR. Tapi ikut adalah dengar bacaan tu. Tapi ikut lah, dapat lah. Dan dia kata, mampukah dia menjawab soalan muka nakir dalam kubur nanti? Suruh dia berfikir keadaan ini lah. Kalau kita bagi tazkirah, cerita pasal kubur, cerita pasal mati, cerita pasal kematian, cerita berapa banyak, kita dah buang masa dulu. Dan macam mana nak hadapi dugaan dari depan ni kalau kita tak ada ibadat kan? Kita tak kuat, hati kita tak strong. Apa dikatakan? Mampukah? Ini satu soalan. Menjawab soalan munkar nakir. Ni kalau tazkirah di Ramadan ni kita ni lah yang kita cerita. Memang kata dia bagi guideline. Inilah benda yang kau kena beri nasihat. Okey. Dan begitu pula, ia merasa sedih dengan keadaan yang belum tentu lagi di akhirat nanti. Dan bagaimana keadaannya ketika bila depan Allah kelak. Suruh dia fikir bagaimana keadaan engkau berdiri di depan Allah kelak. Fikir ni. Biar kita buat penuh dengan tu place. Ni. Keadaan di akhirat. Macam mana? Kita bagi tazkirah, kita cerita bab ni. Siapa orang lelaki dalam ni? Saya nak tanya ni tau.
Yang nak try bagi tazkirah, saya bawa. Saya bawa, ganti tempat saya. Siapa nak try boleh? Boleh bawa? Oh, driver boleh Ustaz, driver boleh Ustaz. Ini panduan dah ada. Perempuan tak boleh lah, lelaki. Ini panduan dah ada ni. Sampai yang tempat tazkirah, saya kata saya nak bagi ni lah, kawan saya lah. Saya macam tak penat lah. Bagilah alasan penat. Saya nak bagi kawan saya. Siapa nak boleh saya bagi peluang. Cakaplah 1 jam 40 minit. Ni Ramadan ni adalah orang panggil tazkirah Ramadan ni. Siapa nak try, boleh saya bagi ruang. Surau kecil-kecil ke, masjid ke. Cakaplah setengah jam. Apa nak cakap Ustaz? Ni lah, ni. Ni. Jangan gigil. Jangan terkencing lah ke depan tu. Lagi bahaya. Jangan ada yang Melayu kan lah. Ada Melayu. Wallahualam. Tazkirah mana dia orang tanya? Tazkirah Ramadan ni orang tak tanya. Dia dengar terlopong dah 20 minit je. Berapa minit Abu Yah cakap tu Ustaz bagi tazkirah minit. 45 minit je tu 45-20 minit 20 minit. 20 minit. Saya cakap betul, kalau nak cuba boleh, saya nak bagi ruang. Nak bagi ruang. Kalau surau tu bagi RM80 ke, RM50 ke, RM100 ke, ambil lah, tak apa. Saya katakan dengan saya bagi ruang. Sebab ramai yang belajar dengan saya ni online ni dah 2 tahun tu. Patutnya kalau dengan belajar yang dulu kan, yang belajar dengan ustaz lain, patutnya dia boleh try untuk menjadi da'i. Jadi da'i yang kecil-kecil lah macam saya. Kecil je, bukan da'i besar. Bukan ustaz besar tak. Katakan ada nasihat, kongsi-kongsi, dah boleh lah tu. Kalau nak lah. Kalau tak confident jangan. Lagi dia memikirkan, panjang lagi ni. Titian sirat. Antara keadaan di akhirat ni. Moga selamat di titian sirat dalam menuju cinta abadi. Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini. Apa lagi? Diri dia. Okay. Ataukah ia akan jatuh, na'udzubillahi min zalik, adakah ia akan jatuh terjunam ke dalam api neraka? Allah Akbar. Ini yang ditangisi oleh Sayyidina Umar. Allah dah beritahu Rasulullah cakap dalam hadis, Umar di syurga tapi dia bimbang. Adakah dia akan jatuh? Kita kalau bagi tazkirah ni kita akan cakap lama kita bimbang. Keadaan kita di akhirat. Adakah kita akan jatuh, na'udzubillahi min zalik, terjunam ke dalam api neraka? Begitulah pemikiran yang selalu wujud dalam hatinya dan dalam keadaan berterusan, maka pemikiran itu menggelisahkannya. Nya siapa? Nya siapa? Orang yang mendengar. Bila kita disuruh beri nasihat, kita kena touch hati dia, goncang hati dia, gelisahkan hati dia tentang benda ni. Nak kena ambil hati dia kat dalam. From the deep of their heart, dalam hati paling dalam. Nak kena pegang, nak kena sentuh, nak kena goyang, nak kena goncang, nak kena jerit, nak kena kata, kau fikir benda ni. Sampai dia gelisah. Dan menggoncang jiwa dia. Itu dia kata, nak kena goyang.
Jadi perkataan orang yang beri nasihat ni, dia mesti mampu goncang hati orang. Dia mesti sampai begitulah. Yang paling bagus lah kan. Dia mesti boleh goyang hati orang. Dan kita kalau nak dapat guru, kita kena cari guru yang boleh goyang hati aku. Begitulah. Kalau kau tak boleh goyang hati aku tak boleh berubah. Sebab yang nak berubah ini adalah hati kita. Hati kita ni yang berubah. Jadi, ada orang ni cakap, dia tak ada rasa apa-apa. Orang ni cakap, dia tersentuh. Dia tengok frekuensi lah. Dia tengok level masing-masing lah macam mana. Jadi, kalau engkau terpaksa memberi nasihat, engkau kena fikir macam mana nak goncang hati jiwa dia. Sampai gelisahlah dia memikirkan keadaan seperti ini. Dan pukulannya yang datang bertubi-tubi itulah namanya tazkirah. Lepas tu dengar tazkirah ni. Dia kata Allah dah dengar, jangan. Bila saya cerita bab Ramadan kan. Saya cerita Ramadan, persiapan hati, Ramadan gitu gini. Dengarlah biar bertubi-tubi. Bertubi-tubi datang. Benda yang bertubi kena ke hati kita tu. Itu yang menyebabkan hati kita goyang-goyang lama dia berubah. Sikap kita berubah lah. Lepas tu boleh dengar tu. Itu nama dia latihan tubi. Okey. Kemudian memberitahu hal yang seperti ini nanti kita sambung wah. InsyaAllah Ustaz. Ada lagi tu. Sampai tu. Okey, boleh faham tak? Maksud kita apa ni? Dia kata engkau nak beri nasihat, kau kena amal. Amal apa yang kau cakap. Tidak nanti besar kemurkaan Allah. Tapi kalau kita terpaksa juga beri nasihat, maka nasihatlah orang akan boleh berikut. Yang itulah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak habis lagi ni. Kemudian memberitahu hal seperti ini kepada orang, tu. Dia bagi contoh. Lepas tu, sekarang ketiga, lepas tu baru keempat. Habis 3, 4, nasihat ke 24. Lepas tu nanti ke 25, khatamlah kitab. Alhamdulillah, insyaAllah. Khatamlah kitab. Habislah kita tak belajar lagi ayat walad. Okey. Dah, nak buku dah. Nak tanya apa? Ustaz, boleh ke kita ambil pendekatan kalau orang tak tanya, kita jangan bagi nasihat? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh? Apa? Tak ada masalah apa. Yang dia apa? Boleh buat maksiat sekalipun Ustaz. Kalau tak, gini. Kita nampak dia buat maksiat, kita buat biar macam tu. Tak boleh. Buang nasihat kita kena cakap. Kalau dia tak minta nasihat, saya bagi nasihat. Itu boleh. Dia kena faham diri tau. Dakwah ni wajib pada semua. Dakwah ni apa? Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Ini wajib pada semua. Tapi memberi ilmu yang khusus. Fardu ain, apa benda. Ini wajib beri pada orang yang nak. Tu ada beza dia. Wajib beri pada orang nak. Orang tak nak sudah. Orang tak dengar tu ni pasal. Dah, habis itu. Kalau melihat kemungkaran, Nabi dah ajarkan. Kalau engkau berkuasa dengan tangan, engkau cegah dengan tangan. Maksudnya cegah dengan kuasa. Kalau dalam jabatan, undang-undang ada, denda, apa. Kalau tidak, cegah dengan lidah. Nasihat dengan baik. Kalau tidak, benci dengan hati yang kita tak suka dia buat begitu. Dan itulah selemah-lemah iman. Kau tak ada tu, pernah dengar kan ada tu kan? Nah Ustaz. Pernah dengar itu popular. Okey dah. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ustaz, okay, kesimpulan dia pembelajaran hari ni Ustaz. Dia tuju khas pada yang baru nak pengajar ataupun dah biasa mengajar ataupun yang baru-baru nak naik ataupun orang awam Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia hanya dia tuju pada ustaz dan tuju pada yang baru nak start.
Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Kadang-kadang tak ustaz pun, tapi yelah, atas tanggungjawab kita nak nasihat orang juga, betul kan? Pokoknya nasihat keluarga kita. Kurang-kurangnya pada tanggungjawab lah. Dia pada ustaz dan pada baru nak start. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Apa ngajin boleh jumpa saya Putrajaya malam ni. Kita baca penawar bagi hati. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.